وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mula kuliah ni ada jumpa kunci motor ni. Takut tak boleh nak start ya. Masa solat tadi. Sama. InsyaAllah kita sambung perbahasan tentang hadis yang ke-16 yang disusun oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan sifat marah. Hadis ni ringkas, jadi kita bacalah sekali arum ya. Dan kita ulang sedikit beberapa perkara penting sebelum kita sambung insya-Allah. Hadis yang ke-16 ni membincangkan tentang sifat marah. Baik, hadis diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni menceritakan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, dia kata ausini ni maksudnya wasiatkanlah aku ya. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkanlah aku. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada mirara, lelaki tadi ulang sekali lagi, maksudnya minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada dia. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, la taghdab, janganlah kamu marah. Baik, hadis ni ringkas saja. Seorang lelaki tadi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak minta satu nasihat, tapi dia guna perkataan ausini. Ausini ni maksud wasiatkanlah aku ya. Ausini daripada perkataan atau kalimah wassa ni maksudnya wasiatkan. Jadi kalau kita lihat sekali arum, dia boleh je guna perkataan lain, perkataan nasihat ke nasihat boleh juga, tapi dia pilih guna perkataan ausini, wasiat. Bermaksudnya, berdasar pada huraian ulama, ulama kata lelaki tadi memang nak minta sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diri dia ya, sangat-sangat penting. Kalau kita lihat perkataan wasiat ni kita guna untuk apa tuan-tuan? Wasiat ni orang-orang yang nak pergi aja guna perkataan wasiat ya. Jadi bila kata nak pergi ni, maknanya satu orang tu dia fikir mati, fikir akhirat. Sama juga lelaki tadi, dia juga fikir satu benda yang penting, apalagi benda yang paling penting kalau tidak benda akhirat. Dunia ni sekejap sangat. Orang yang fikir pasal akhirat, maka dia guna perkataan wasiat. Wasiatkanlah aku, ausini. Jadi dia nak satu benda yang sangat penting untuk dia pergi akhirat. Contoh gitu. Maka Rasulullah kata, la taghdab, jangan kamu marah. Bermaksudnya tuan-tuan, pada orang yang nak pergi negeri akhirat, satu daripada keperluan dia ialah jaga marah. Baik, habis itu.
Lalu bila kita lihat sedikit, ini kita masih ulang ya. Huraian Ibnu Al-Attar, murid kepada Imam An-Nawawi, dia cerita kenapa Rasulullah SAW bagi satu pesanan yang sangat ringkas kepada seorang lelaki, iaitu jangan marah. Dia kata dalil ini, maknanya hadis tadi, menunjukkan betapa besarnya kerosakan yang berpunca daripada sifat marah. Mana orang yang nak pergi akhirat, kalaulah dia itu diracuni oleh sifat marah, boleh terbantut. Boleh terbantut. Kata Ibnu Al-Attar lagi kata, hal ini kerana daripada sifat marah terbit dan berkembangnya percakapan yang batil. Saya ulang balik, kata Syekh Ibnu Al-Attar, daripada sifat marah ni terbit dan berkembangnya percakapan yang batil. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila satu orang telah dikuasai oleh sifat marah, neraca pertimbangan dia tu dah tak betul dah. Dah tak betul dah. Ya. Dia lebih condong kepada hawa nafsu dia bila marah tu menguasai dia. Sehingga kan benda yang dia tahu selama ni, yang mana betul, yang mana salah, tak boleh pakai dah. Ramai orang macam tu. Dia akan lebih terdorong kepada memenuhi hawa nafsu dia. Ni bila orang marah. Kita sebutkan pada kuliah yang lepas, orang marah ni bila sampai satu peringkat, mata jadi merah, marah sangat, muka tu jadi huduh sangat. Kalaulah kita tunjuk cermin tak kat muka dia, dia tengok dia malu sendiri, buruk sangat. Kalau tuan-tuan pernah dulu-dululah masa kita budak-budak tengok cerita Gusti WWF, mana satu muka dia nampak cantik, semua teruk, semua teruk. Undertaker lah, apalah, teruk sangat. Jadi tak apalah, dia orang tu cari makan dengan muka teruk ya. Tapi kita agama lain, kita agama lain. Jadi kata Imam Ibnu Al-Attar, bila satu orang tu jadi marah, dia hilang pertimbangan neraca betul salah dia. Dia kata lagi, bukan setakat neraca dia tu salah lalu keluar percakapan yang batil, bahkan dia kata akan terdorong perbuatan yang keji seperti dengki, benci dan segala sifat buruk. Allah Rabbi, marah punya pasal keluar dengki. Jadi maknanya teruk sangatlah. Dengki ni teruk tuan-tuan. Dia menghapuskan ukhuwah. Kita nak bina ukhuwah, kesatuan Islam ni bukannya senang. Dah bina, masuk pula sifat dengki, hancur tuan-tuan, hancur. Dia kata lagi, sesungguhnya manusia menyeleweng daripada kebaikan disebabkan sifat marah. Jalan dia tu dah tak betul dah atas sebab sifat marah. Okey, setakat itulah kita ulang. Baik, kita nak sambung. Kemudian saya petik huraian Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia yang terkenal, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ini kita asas tasawuf lah ya. Jadi dia sebut bagaimana cara nak menangani tentang sifat marah selepas kita ketahui teruknya sifat marah ni. Dia kata ada dua cara. Yang pertama, dia kata kena memecahkan. Apa dia maksud memecahkan ni kita akan lihat sekejap lagi. Kata Syekh Abdul Qadir, tentang sifat marah ni kadang-kadang tak boleh dikawal, kita kena pecahkan dia. Itu satu. Yang kedua, dia kata kita kena
memelihara atau membendung sifat marah tadi dengan cara-cara yang Nabi akan ajar. Saya sebut sikit lah. Nabi ajar antaranya bila orang marah, Nabi suruh duduk. Ada di antaranya Nabi kata, duduk tak jadi, last kali kamu kena ambil wudu. Tu antara cara-caranya lah. Baik, kita tolak tepi dulu yang tu. Kalau tak sempat kuliah hari ni pun kita sambung minggu depan. Sekarang ni kita nak tumpu kepada kata syekh kita ni, kita kena pecahkan benda tu. Pecah apa tuan-tuan? Kata Syekh Abdul Qadir, pecah maksudnya ialah memecahkan tradisi yang mengawal marah itu oleh beberapa unsur yang sangat penting pada sifat marah. Apa dia? Hawa nafsu, hasutan syaitan, sifat takabur, dendam kesumat, dan sifat marah itu sendiri. Pada orang yang marah memuncak, unsur-unsur ni akan bergabung. Unsur ni bergabung. Hawa nafsu dia, hasutan syaitan. Syaitan kacau kita tak tuan? Kita kena faham baik-baik. Ada celah dia kacau. Dan saya pernah baca pada tuan-tuan sebelum ni satu hadis penting tentang bagaimana syaitan ini mempengaruhi dan mengganggu hidup manusia anak Adam. Satu hadis Nabi, hadis ni kuat. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain. Hadis ni kuat. Dan daripada sahabat pun kuat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Syafi'ah binti Huyai, daripada Abu Hurairah dan lain-lain. Sehingga kaum ulama kata hadis ni mutawatir. Nabi kata apa? Inna syaitan yajri minal insan majrad dami. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Ini perkara penting yang kita kena sedarkan semua pada orang-orang yang nak menjalani jalan akhirat. Dia kena tahu ini di antara track dia, di antara pengganggu dia yang memusnahkan cita-cita dia nak pergi akhirat. Iblis, syaitan, dia masuk dalam saluran darah kita, dia ganggu, dan dia masuk saluran darah, dia pergi ke hati. Ke hati ni lah dia bisikkan segala macam benda untuk merosakkan kita. Sehingga kan salah satu daripadanya, solat kita pun banyak diganggu. Solat kita banyak diganggu. Setengah orang teruk tuan-tuan. Allahu Akbar, sedar-sedar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Benda yang berlaku tengah-tengah tu tak tahu apa. Solat dihancur tuan-tuan. Iblis memang ni kerja dia. Ni kerja dia. Termasuklah satu daripadanya, dia nak merosakkan hubungan anak Adam dengan cara mencetuskan marah. Dia suntik dekat hati kita tu, sebab bila kita marah kan, kita rasa kadang-kadang pedih dada kan. Orang yang nak orang ada sakit jantung lagi rasa pedih kan. Bila dia marah sangat sampai teruk. Jadi kata syekh kita, dia nak pecahkan unsur-unsur ni. Maknanya jangan sampai hawa nafsu syaitan ni bergabung dalam membentuk satu sifat marah yang begitu sekali. Dia suruh pecahkan benda tu. Bila pecahkan benda tu, biar akal dan syariat mengambil alih. Wah, tugas ni tugas berat ni tuan-tuan. Tugas ni tugas berat. Jadi memang orang yang betul-betul nak jaga, nak buat benda ni, dia orang panggil apa ni? Ulama panggil mujahadah. Yang bersungguh-sungguh nak jadi baik, bersungguh-sungguh nak kawal. Tapi
Macam-macam mana sekalipun Syekh kita kata kena pecahkan. Tak ada shortcut, tak ada air tawar boleh membantu sebenarnya bila main dengan benda ni. Air tawar ni kalau ada pun hanya menyokong. Boleh kita jumpa, katakanlah satu orang tu suami dia ni panah barang contoh, pergi jumpa lah Tok Guru. Tok Guru tolonglah tiup-tiup sikit air, bagi air tawar, boleh. Tapi dia hanya menyokong. Tapi masalah sebenarnya tuan punya diri. Kalau dia nak repair diri sendiri. Sama juga orang kadang-kadang tu kes kena rasuk lah, dah macam-macam histeria. Bolehlah pergi jumpa, betul tu cara dia. Islam pun ajar pergi jumpa Tok Guru, minta air tawar, minta air campi. Tapi sebenarnya yang masalahnya diri tuan tu sendiri. Dia membenarkan syaitan tu menguasai diri dia. Nampak? Jadi obat yang paling besar kena repair daripada dalam. Tok Guru ke ustaz-ustaz yang buat apa ni perubatan Islam tu, dia membantu, tapi permanent solution tuan punya diri. Samalah dalam bab marah. Jadi Syekh kita kena pecahkan. Jangan sampai usul ni bergabung. Bila dia bergabung, dia akan jadi liar. Bila pecahkan, kena serahkan tanggungjawab mengawal marah itu. Ni satu benda. Bukan maksud marah ni nak kena hapuskan langsung. Tidak. Marah tu kena ada. Syekh kita ni, bila dia tak guna menghapuskan sifat marah, dia suruh pecah. Marah tu kena ada, tapi biar dikawal oleh akal dan syariat. Baik, sehingga kan dia cerita pasal pecah ni, dia buat perumpamaan anjing buruan. Anjing buruan kan saya sebut sikit pada kuliah yang lepas. Bukan liar asal anjing ni. Kalau kita lalu setengah-setengah rumah orang Cina yang bela anjing kan, kita tak tahu dia bela anjing, kita lalu jogging ke apa, tiba-tiba dia menyadap, boleh gugur jantung yang main, kena jenis German Shepherd yang besar tu. Sifat anjing begitu. Jadi Syekh kita kata, kamu kena tengok anjing buruan. Sebab anjing buruan ni harus pada kita orang Islam pun. Bahkan kalau tuan-tuan ada ladang yang besar, kebun besar, boleh guna anjing. Cumanya anjing ni Islam melarang letak dalam rumah. Ladang besar, hatta kata kalau rumah awak besar sangat, sampai 2-3 ekar, dan orang tahu kalau misal kata ada ruang yang pencuri masuk, Islam mengharuskan. Ada tahap-tahap dia lah. Baik. Jadi nak tukar anjing garang jadi sampai tunduk kan, kita pernah tengok kan macam mana orang latih anjing sampai hampir 100% lah dengan arahan. Suruh bangun dia bangun, suruh duduk dia duduk, jangan makan kan ada kan, kita tengok YouTube ni kan, boleh macam tu. Dia kata kena nak buat marah ni sampai jadi tahap macam tu. Jadi kalau anjing boleh jadi jinak dengan kata arahan tuan dia, dengan latihan, marah pun kena latihan juga tuan-tuan. Dia tak boleh berlaku dengan sekelip mata. Dia kena latih dan latih. Seperti mana orang latih anjing yang garang. Baik. Ada satu hadis tuan-tuan yang nak cerita pasal memecahkan ini. Rasanya hari ni kita tengok yang ni je hari ni. Hadis ni saya petik daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Maknanya Syama'il Muhammadiyah ni satu kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi yang berupa hadis-hadis yang menceritakan sifat-sifat Nabi. Dalam tu satu daripada hadis dia, hadis ni nombor 217,
yang menceritakan bagaimana Nabi SAW ni berurusan dengan sifat marah, macam mana dia kawal, bagaimana dia pecahkan, seperti mana yang pengarang kitab kita sebut. Baik, kita baca hadis ni lebih kurang. Hadis ni kita baca sikit-sikit, ya. Hadis ni daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni sebut, la tughbiduhu dunya, la tughbiduhu dunya. Kata hadis ni tidak membuat Nabi SAW marah dalam hal dunia. Wala ma kana laha, dan tiada apa yang menjadinya marah. Itu yang pertama. Nak pecah, mana untuk kita latih Nabi tadi dalam bab dunia yang tak ada kena-mengena dengan akhirat, dia tidak mencetuskan marah pada dia. Jadi kalau kita lainlah kot. Yang ni yang nak kena latihnya. Nak kena latih dalam kepala otak kita dalam bab dunia. Sebenarnya boleh diselesaikan dengan budi bicara, perbincangan, tolak ansur. Nabi kata dalam hadis ni, Nabi tak pernah marah dalam bab dunia. Contoh, kita biasa dengar, mungkin kita tak dah, suami isteri bergaduh pasal balik raya. Dua-dua nak balik, cumanya kalau nak pergi ke Kota Baru tu, seorang nak ikut Gua Musa, seorang nak ikut Terengganu. Boleh bergaduh kan? Ada. Jadi Nabi tak. Bab-bab macam ni boleh tolak ansur. Okeylah, tahun ni balik kot ni, tahun depan balik kot sana. Mungkin isteri dia tu nak lalu kot Terengganu, nak singgah kot Terengganu kot, nak pergi pasar payang, nak pergi shopping, boleh jadi bergaduh. Kalau tuan-tuan tengok, ini cerita lah, bukan betul. Boleh jadi betul. Kan cerita Piramli. Cerita Piramli. Bergaduh suami isteri pasal sama belacan. Ramailah orang buat analisa pasal cerita-cerita Piramli. Ini cerita Piramli ni, dia bukan semata-mata cerita. Dia ambil daripada benda yang real. Nak bagi pedoman, takkan nak buat sama belacan pun nak bergaduh kot. Baik. Poin dia, bab dunia Nabi tak bergaduh. Nabi menggunakan akal untuk mencari penyelesaian. Satu. Yang kedua, hadis ni kata, fa idza tu'diya al-haqq lam yaqum bi ghadabihi syai'un hatta yantasira lahu. Tadi dalam bab dunia, dalam bab jika menyanggahi kebenaran, dalam hal-hal kebenaran ni bab Quran, bab hadis lah, benda-benda kebenaran, menyanggah kebenaran. Lam yaqum, tidak mampu berdiri, tidak boleh berdiri, li ghadabihi syai'un, baginya kemarahan akan sesuatu, hatta yantasira lahu, hingga memenangkannya. Dalam bab kebenaran, menegak kebenaran, sampai satu peringkat Nabi marah. Bahkan dia menggunakan marah tadi sampai kebenaran yang nak disebutkan tu menang, mendahului. Maksudnya Nabi dalam bab dunia dia tak dalam bab yang kebenaran dia marah. Contoh, saya pernah cerita pada tuan-tuan sebelum ni kan, Nabi pernah marah seorang sahabat, Usamah bin Zaid. Kan? Usamah bin Zaid, dia marah Usamah bin Zaid, dia buat cerita dia, saya ulang sikit dah. Dalam satu peperangan, Usamah bin Zaid ni dia bertembung dengan satu orang yang dia nak pancung, tiba-tiba orang tu mengucap syahadah. Dia pancung.
Dia mancung. Jumpa Rasulullah marah lah. Nampak Rasulullah marah, tegur sahabat. Usamah bin Zaid pun bukan calang-calang sahabat. Kena juga. Rasulullah kata, kenapa kamu bunuh dia? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia ni mengucap semata-mata takut pedang aku. Rasulullah marah dia. Apakah kamu belah dada dia? Tengok dalam hati dia. Siapa akan membela kamu esok-esok, kata Rasulullah SAW. Kena satu. Jadi ada masa-masa Rasulullah marah dalam menceritakan kebenaran. Sahabat begitu juga. Sahabat dalam masalah menegak kebenaran, bila Rasulullah SAW wafat saja Rasulullah, ada golongan yang murtad, kan? Ada golongan murtad. Ada orang yang tak nak bayar zakat. Macam mana dengan Sayyidina Abu Bakar buat? Dia perang, tuan-tuan. Dia perang. Nampak? Perang, bila sebut perang ni, apakah pergi bawa pedang dengan tersenyum? Mestilah dengan marah. Maknanya dalam Islam ada masa-masa kita kena guna emosi kita ni. Cumanya balik kepada yang disebut oleh Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili, pecahkan dia biar marah itu dikuasai, dikawal oleh akal dan syarak. Nampak? Kalaulah marah ni tak boleh, contoh dia teruklah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni terkenal dengan sifat garang dia, kan? Nampak? Mana Islam benar. Kita pun sama juga, ada masa-masa boleh kita guna emosi kita untuk membetulkan satu benda. Lepas cakap baik-baik tak jadi, cakap baik-baik tak jadi. Didik anak-anak kita pun sama-sama, ada masa kita marah, kan? Mana boleh didik anak langsung tak marah? Mengaruh, kan? Ada masa-masa cakap tak dengar, suruh tak buat sampai masa kena jentik sekali, kan? Begitu juga itu dalam bab akidah Sayyidina Umar garang. Dalam bab lain pula, dalam bab menjaga agama, sahabat-sahabat tegas. Contoh kan kes Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dia ni di Yamamah dah. Musailamah Al-Kadzab ni teruk, tuan-tuan. Teruk, ancaman teruk. Dia mengaku Nabi, lepas tu sebelum tu dia ni dia belajar ilmu sihir. Musailamah Al-Kadzab dia nak rosakkan agama Islam tadi, nak pecahkan agama Islam. Dia belajar sihir, dia kata sihir aku ni sebenarnya takdir Allah, sihir dia jadi. Sihir dia menjadi. Dan dia kata sihir dia ni sebenarnya mukjizat. Aku Nabi. Itu satu hal juga tu. Last kali Sayyidina Umar Sayyidina Bakar buat apa? Dia hantar Ikrimah bin Abu Jahal, dia hantar Khalid Al-Walid serang. Baik, serang ni dengan senyum ke dengan marah? Mestilah dengan marah, tuan-tuan. Bermaksud boleh marah ni, boleh. Sama juga dalam hal-hal lain, tuan-tuan. Saya bagi contoh yang pertama tu, nak jaga akidah. Nasihat tak jadi. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar perang. Nak jaga agama, nasihat tak jadi. Last kali hantar Khalid Al-Walid perang. Jadi saya sebut benda-benda yang macam ni, kadang-kadang kita bersama, tuan-tuan, ada masa-masa kita kena marah. Bila ada orang cuba nak rosakkan agama, tuan-tuan perasan tak sekarang ni ramai orang nak cakap buat tafsir Quran? Perasan tak? Ramai. Okey, kalau ada ilmu, ada asas, tak apa. Orang ada asas pun tetap dia kena rujuk pada ulama tafsir. Tak boleh tafsir sendiri, tuan-tuan.
Dalam Sunan At-Tirmidzi, kalau tuan-tuan ada lah kitab Sunan At-Tirmidzi dekat rumah, di awal membincangkan bab tafsir, ada tak salah tiga riwayat. Tiga riwayat daripada Imam Tirmidzi, daripada Ibn Abbas. Ancaman daripada Rasulullah SAW tentang tafsir ni. Saya sebut bab tafsir ni gini tuan-tuan. Sebab bila kita tafsir salah, orang yang mendengar apa jadi? Salah lah. Tafsiran yang salah, bila orang awam mendengar, dia ambil pendirian atas tafsir yang salah, dia sesat. Tu sebab hadis Nabi satu, saya baca satu. Dalam tu ada hadis yang sanad dia hasan, ada hadis yang sanadnya sahih, semua je saya tak ingat yang mana which is which. Satu tu daripada Ibn Abbas, man fasara al-Quran birra'yi fahuwa maq'adu minan nar. Barang siapa tafsir Quran ikut akal dia, ra'yi ni akal dia semata-mata, tanpa sandaran, tanpa rujuk ulama tafsir, fahuwa maq'adu minan nar, maka disiapkan tempat duduk dalam neraka. Tafsir dalam neraka. Ni amaran kat ni tuan-tuan. Amaran kepada ustaz-ustaz umpamanya, jangan mentang-mentang dah dapat mikrofon cakap sembarangan tanpa rujukan. Tak boleh tuan-tuan, kena beringat. Jangan semata-mata nak kejar duit dalam sampul, prepare pun tidak, apa pun tidak, mari ceramah. Saya minta maaf lah, saya sebut hari tu saya tegur seorang. Ayat sebut benda lain, konteks benda lain, cerita benda lain. Mana boleh lagu tu? Kamu mengajar, kamu kena buat homework. Tu sebab jangan sampai mengajar hari-hari sampai tak ada masa nak prepare. Tak boleh. Satu. Baik, cerita pasal tafsir. Isu tafsir ni kadang-kadang serius juga kalau kita tengok. Semua orang dah nak cakap pasal tafsir. Saya sebut satu lah. Nak cerita betapa benda ni boleh rosaknya. Dan perosak-perosak agama seperti ini sampai masa kita kena tegas. Kita kena tegas. Antaranya tuan-tuan pernah dengar satu tafsiran, tak payah sebutlah siapa nama. Tafsiran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum min dzakarin wa untha. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min dzakarin wa untha, daripada lelaki dan perempuan. Saya ulang balik. Kita nak tengok macam mana orang tafsir. Terbalik betul. Ayat ni kata, inna, sesungguhnya, khalaqnakum, kami mencipta kamu, min, daripada, zakari wa untha, daripada lelaki dan perempuan. Ayat ni nak ceritanya Allah mencipta kamu, sumbernya, asalnya daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Baik, boleh ke seorang ni dia kata kami mencipta kamu berbagai jantina? Jauh lagi itu. Dia nak bawa ke mana sebenarnya? Dia nak bawa ke mana? Ayat ni kalau kita baca words by words, satu perkataan, tuan-tuan boleh agak, sebab kebanyakan kita ni dah boleh faham sedikit-sedikit perkataan Arab yang simple-simple kan. Baik, saya baca sekali lagi. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, kami ciptakan kamu, min, daripada zakari wa untha, seorang lelaki dan seorang perempuan. Baik, cuba kita lihat tafsir Ibnu Katsir.
Tafsir Ibnu Katsir kata Zakarin tu siapa? Nabi Adam wa unsa Hawa. Nak ceritanya asal kita ni berpunca daripada seorang lelaki, seorang perempuan. Tiba-tiba pusing cerita Allah menciptakan berbagai jantina. Dia nak bawa ke mana? Nampak? Ke nak menghalalkan jantina nombor 3, nombor 4? Mana boleh lagu tu? Jauh tu, jauh. Sebab ayat ni bukan susah pun, bukan pelik. Ada setengah-setengah ayat Quran bunga bahasa tu payah kan. Ayat ni straightforward. Jadi poin dia ialah tuan-tuan, benda-benda macam ni banyak berlaku. Seperti mana Sanawi Waqah hantar Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal memerangi Musailamah Al-Kadzdzab demi menjaga agama. Macam mana dengar orang yang salah tafsir ni? Saya sebut benda ni sebab saya minta maaf banyak-banyak lah kalau orang marah. Tak ada seorang mufti pun bersuara. Maaf banyak-banyak. Padahal dia ketua nak jaga. Seorang pun tak berbunyi. Ada satu benda dulu tuan-tuan, saya kadang-kadang saya ada hantar surat kepada mufti pasal penyelewengan kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tulis panjang lebar dengan hujah. Saya memudahkan kerja dia, satu-satu saya bagi. Sampai sekarang senyap. Maknanya tak elok lah sifat. Kalau kamu nak jaga, jaga betul-betul. Kalau tak, pasal jaga, cari orang lain. Tak boleh gitu, tak boleh. Sebab kalau semua orang mengambil sikap diam, tak nak jaga, habis dah agama. Sedikit demi sedikit, sedikit orang akan salah faham. Yang jadi kelang kabut sekarang ni, orang dah mula salah faham pasal agama. Kenapa? Ada tuan jaga tapi tak jaga. Padahal ofis masing-masing besar. Mufti lagi, timbalan mufti, naik mufti, pegawai-pegawai, gaji seorang-seorang. Bukan kita nak memungkit, tapi kerja kena buat. Kerja kena buat. Sampai sekarang saya duduk tunggu respon dia orang. Penat dah asyik tak telefon saja. Tak betul cara tak betul. Tak betul. Kan saya pernah sebut antara ajaran dia tu, dia ajaran Muhammad bin Abdul Wahab tu, dia mensyirikkan Nabi Adam. Mensyirikkan Nabi Adam. Kan ada ayat, dia kata ayat apa dah saya ingat. Tuan-tuan cek baliklah. Boleh type dalam ajaran Muhammad Abdul Wahab, dia mensyirikkan Nabi Adam. Kalau mensyirikkan Nabi Adam, serius ke tak serius? Serius. Lepas tu dia nak ajar di kawasan kita. Itu sebab saya hantar surat tu, dah masuk kawasan kita sebenarnya. Baik. Jadi poin dia di sini ialah agama bagi marah. Asalkan marah tu dipacu oleh akal dan syarak. Last sekali, soal nak jaga kehormatan umat Islam, boleh marah tak tuan-tuan? Boleh. Kita ambil satu kisah yang mencetus perang antara umat Islam ni zaman Nabi lagi lah, dengan Bani Qainuqa. Dengan Bani Qainuqa. Qainuqa ni salah satu bani atau kelompok orang Yahudi lah. Nak ceritanya satu hari, nak cerita betapa Islam ni dia membela walaupun seorang perempuan. Seorang perempuan, dia pergi pasar, dia berniaga. Sebelah ke dia tu orang Yahudi. Cumanya geng Yahudi ni nak buat kacau dekat dia. Dia pergi pijak, ringkas cerita ni, reka-reka. Dia pergi pijak tudung perempuan tu. Bila perempuan tu bangun, terbuka lah aurat dia. Jaga aurat ni di sisi umat Islam benda besar, benda kecil? Benda besar. Dia sengaja dia pijak tudung perempuan tu bangun, terbuka aurat tu. Lepas tu ada seorang lelaki
lelaki Muslim tengok benda ni, dia bela perempuan tu, bela sampai bunuh salah, sampai laku pembunuhan. Lepas tu geng-geng lain, geng-geng Yahudi lain datang bunuh lelaki tu. Akhirnya mencetus perang dengan Bani Qainuqa. Nak ceritanya tuan-tuan, dalam bab membela satu nyawa Islam, nyawa orang beriman, kena marah. Sekarang ni bukan seorang tuan-tuan, sahabat-sahabat di Palestin. Okey, antara yang betul-betul bersungguh tu ada. Tapi yang main wayak, tak payah saya sebut lah, tuan-tuan tahu, saya tahu. Kita kadang-kadang ada rasa puas dengar berita-berita di akhbar main wayang. Kita kenal orang main wayang tak main wayang ni. Tak usah duk main apa ni, taktik lawan tahu, orang kenal. Kita bukannya stupid kan, kita bukannya bodoh, kita tahu orang main-main tak main-main. Seorang pun Islam bela sampai perang dengan Bani Qainuqa ketika tu, apatah lagi ribuan di Palestin. Satu. Jadi banyak lagi lah, banyak lagi cerita-cerita dia. Poin dia nak bagi tahunya, Islam dalam bab membela kebenaran, menegakkan kebenaran, Nabi marah. Nabi ajar, boleh marah. Tapi kena warning lah dulu, jangan straight marah, melompat kan. Slow tak jadi juga. Kena ada hikmah lah situ. Hikmah tu kena ada. Jangan asal terus keluar pedang, ambil senapang, tak boleh. Kena ada hikmah. Bahagian terakhir sekali hadis ni, Nabi kata, wala yaqdabu linafsihi, wala yaqdabu linafsihi, dan dia tidak marah kerana dirinya, maknanya kepentingan peribadi. Nabi tak ada kepentingan peribadi, Nabi takkan marah. Kalau Nabi marah pun hal-hal berkaitan dengan Quran, dengan hadis, benda benar. Wala yantasiru laha, dan tidak memenangkan baginya semata-mata untuk dirinya, tak ada. Jadi daripada hadis ini kita dapat fahami bahawa ini merupakan latihan yang Nabi suruh kita latih diri kita supaya boleh buat seperti mana orang latih anjing liar akhirnya tunduk mengikut akal dan syariat. Jadi maknanya kesimpulan setakat ni, bukan tak boleh marah. Islam boleh marah. Islam boleh kita menggunakan emosi kita untuk melakukan satu-satu benda, boleh. Tapi bersyaratlah. Syarat dia dipandu oleh akal dan syara. Maksud pecahkan dimasukkan oleh Syekh Abdul Qadir ni, jangan sampai nafsu bergabung dengan iblis, bergabung dengan sifat marah, bergabung dengan sifat takabur, bergabung dengan sifat hasad dengki. Masa tu orang marah, samalah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, sampai satu peringkat mata merah, mata berair, urat tekak ni timbul, dari tu nampak timbul, subhanallah. Tu marah yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kita akan sambung kuliah yang akan datang. Ada soalan? Mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat maklumat untuk kita terus berusaha untuk jadi orang-orang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.